Bella, sindiket penipuan pekerjaan antarabangsa membabitkan rakyat negara ini menyasarkan negara-negara yang tidak memerlukan visa sewaktu kemasukan. Menurut penganalisis jenayah Kamal Afandi Hashim, jika perkara itu masih gagal dibendung, yang terkesan sudah tentulah ribuan rakyat Malaysia yang menetap atau bekerja di luar negara secara sah. Ikuti laporan akhir penipuan pekerjaan yang kami sediakan. Kata Kamal, isu penipuan itu sebenarnya melanggar banyak aspek perundangan termasuklah undang-undang berkaitan pemerdagangan manusia, migran serta buruh antarabangsa. Selain mencemari kedaulatan sesebuah negara, ia turut memberi kesan terhadap nama baik Malaysia. Kalau kita setakat tengok kesian dia orang ni kena tipu dan kemudian kita bawa balik, kesian itu tidak membantu menaik taraf tier keselamatan Malaysia di mata dunia. Kalau kita dapat melihat dia dari bentuk itu, maka sudah tentunya usaha untuk memperbaiki keadaan seterusnya menghalang kejadian ini dari menimpa rakyat Malaysia dapat kita jalankan dengan lebih sistematik. Bagaimanapun, usaha itu boleh terencat sekiranya orang ramai tidak peka dengan modus operandi sindiket berkenaan. Nombor satu, dalam skam ni dia ada skam yang bekerja dan kemudian mendapat PR. Yang kedua, permit kerja diuruskan sekali, misalnya di ladang-ladang buah atau ladang-ladang sayur. Okey. Kemudian yang ketiga, direct green card, masuk sebagai migrant direct. Yang keempat, masuk atas visa pelancong dan kemudian hilang. Okey. Yang kelima juga ada yang tawaran yang direct lah, menyahut iklan-iklan pada media sosial yang dipaparkan tanpa membuat penyelidikan. Selain itu, sikap sesetengah rakyat Malaysia yang tak nak kalah mendorong si kaki temberang terus bermaharajalela. Lagi satu sebab kenapa orang berminat dengan tawaran kerja luar negara ni, sebab kita boleh berbangga-bangga ya. Istilahnya menunjuk sikit dengan kawan yang kerja kat Malaysia. Tetapi kita tidak menceritakan bagaimana kita menjadi pelarian di negara itu untuk mengelak immigration mereka menangkap kita. Kita tidak menceritakan bagaimana sebuah bilik terpaksa dihuni oleh 10 orang. Kita tidak menceritakan tiada kemudahan-kemudahan air di sekian tempat. Ini kita sorok. Jelasnya, selain modus operandi pekerjaan antarabangsa, penipuan membabitkan pekerjaan atas talian dari rumah juga semakin rancak memperdaya orang ramai. Semalam, mangsa yang hanya ingin dikenali sebagai Aboy mendedahkan episod hitam yang menimpa dirinya apabila ditipu belasan ribu ringgit dengan skema durjana. Ternyata modus operandi yang didedahkan oleh penganalisis ini selari dengan apa yang dihadapi mangsa. Jadilah ejen apa semua ya. You bayar dulu, nanti kita bayar you lebih apa semua kan. Jadi ini semua menipu. Ini semua menipu. Dan hampir semua orang ramai yang kami temui mengakui pernah menerima mesej berkenaan daripada individu yang mendakwa sebagai ejen atau pekerja di sebuah platform e-dagang mahupun yang menawarkan pekerjaan di luar negara. Dapat mesej ajak kerja online dari rumah boleh jana pendapatan ratus-ratus sehari tak? Pernah, selalu dapat. Dari pendapat saya sendiri memang saya tak percaya benda tu lah, tak masuk akal. Kalau ikut logik pun memang tak masuk akal. Basic kita yang rendah ni buat mereka terdesak untuk mencari kerja di luar negara yang mana dijanjikan lumayan yang besar. Kadang-kadang ada yang belah ribu pun ada dia punya pulangan dia nak bagi. Tapi bila dah sampai ke negara tu tak sama apa job scope yang dijanjikan dekat secara mungkin ejen dan sebagainya, janjikan di sini tak sama dengan apa yang mereka dapat. Gaji tak berapa nak tinggi tapi at least dekat dalam negara juga, sebab luar negara tu kita tak tahu jadi apa. Macam saya tengok dekat YouTube apa semua tu, diorang macam tiba-tiba gaji dapat seminggu je, lepas tu diorang dah kena berhenti, lepas tu tak tahu jadi penganggur kat situ. Nak balik Malaysia pun tak boleh dah. Apapun, mereka berharap pihak berwajib dapat melakukan sesuatu, sama ada pemantauan mahupun penguatkuasaan bagi mengelakkan lebih ramai terjerat dengan penipuan berkenaan.